Kata dulang paku serpi. Mengata orang, dia yang lebih. Kalau rangkap ini diungkapkan kepada pasangan suami isteri, tentu jadi perang besar kan? Perang? Itu bukan misi rancangan ini. Tidakkah? Sebab isteri ni banyak melakukan perkara-perkara di rumah tahu, seperti mengemas, memasak, jaga anak dan sebagainya. Banyak sekali perkara yang dilakukannya. Yelah, tu kan semua tugas isteri. Iyalah, tapi bukan suami saja tahu yang ada kerjaya. Isteri pun ada kerjaya juga tahu. Yelah Cik Seri, kalau awak nak kita buat, kita pun boleh buatlah. Iyakah? Cakap macam betul, macam champion aja. Tapi kalau saya lontarkan cabaran ini pada awak, berjayakah awak melakukannya, Cik Syarin? Kata dulang, paku serpi. Mengata orang, dia yang lebih. Awak tak tahukah yang perangai kaum kita ni pantang dicabar? Iyalah. Di rancangan ini, tiap-tiap minggu kita ada pasangan-pasangan suami isteri yang telah berani menyahut cabaran kami. Setiap minggu mereka akan diberi tugas yang berlainan. Siapakah mereka? Dan dapatkah mereka melakukan cabaran-cabaran ini? Hirwan dan Suzy, mereka ni sudah 6 tahun mendirikan rumah tangga dan mempunyai seorang cahaya mata. Hirman dan Ain, mereka ini pula sudah 3 tahun berkahwin. Kalau nak tahu, mereka ni jatuh cinta di kedai kopi. Sebelum apa-apa, kita nak tahu pandangan peribadi mereka tentang perbezaan antara lelaki dan wanita. Okey, Hirman dan Hirwan, bagi pendapat anda berdua lah, apa perbezaannya antara lelaki dan wanita ni? Kita lelaki lebih kasar lah. Kasar? Macam Kira lasak lah. Lasak. Kita lebih cenderung pada minat kita lah. Okey. Untuk Wan? Kita lelaki lagi banyak bersabar lah. Lagi banyak bersabar dibandingkan perempuan ni. Okey. Wanita ni suka, orang kata cepat marah lah. Cepat marah, kuat merajuk. Bibil je. Bibil ada kan? Ya, Kak Cik Abang. Seri, sila tanya isteri-isteri soalan yang sama tu. Apa rasa perbezaan antara lelaki dengan perempuan? Saya rasa lelaki tu dorang very simple minded. Dorang kalau ada masalah, dorang suka simpan dalam hati. Yes, dan betul. bila kita cakap dorang tak terima. Dan dorang kata actually I pun rasa macam gitu, but dorang tak luahkan. Kalau pada kita membebel lah apalah tu semua kan. It is our part of expression lah. Tapi pada dorang is to keep quiet, is to solve the problem. So konflik lah macam itu. Saya rasa mereka lebih introvert daripada extrovert. Macam kalau ada masalah tu, diam aja macam, are you okay? Okay? Tak apa-apa. Ego. Word dia tu ego sebenarnya. Tak adalah, dia bukan ego. Dia jantan suka merajuk. Yang marah suami sana. Tak betul-betul. Aduhai, bercanggah nampaknya pandangan mereka. Sekarang kita akan berikan mereka peluang untuk lebih memahami antara satu sama lain. Jadi para isteri, apakah yang anda inginkan daripada suami anda? Kalau boleh saya nak suami saya jaga anak saya 1 hari dekat rumah. Lepas tu buat kerja rumah. Sambil menjaga, sambil mengemas rumah. Saya nak tengok dia boleh buat ke tidak. Ya, bagi saya pun sama. Saya nak dia jaga anak saya daripada pagi sampai petang sampai malam. Jadi awak berdua ni nak suami awak jaga anak kan? 1 hari, kita jangan kasih 1 bulan, 1 minggu, 1 hari je ya. Cukup. Okey, jadi saya akan tunaikan permintaan awak. Dengar tu? Kedengaran seperti mereka mencabar si suami. Kini giliran suami pula. Apa yang anda ingin isteri anda lakukan? Jadi mungkin apakah yang anda rasa kita boleh lakukan untuk mereka memahami apa yang kita suka? Dan salah satu caranya ialah untuk biarkan diorang kasih experience lah. Memberi diorang experience lah, seperti diorang harus mengalami sendiri. Mengalami sendirilah. Okey. Wan? Biar diorang terlibat dengan apa yang kita buat untuk hobi kita tu, atau apa yang kita minat. Jadi dia lebih faham lah. Mengalami apa? Melibatkan apa? Kurang jelas betul cabaran sesuami tu. Tidak mengapa, nanti kita akan jelaskan. Di rancangan ini juga, kami memberi peluang untuk pasangan-pasangan kita meluahkan rasa cinta dan memberi kejutan kepada pasangan mereka. Tak cingkan. Mereka akan ke kelas harga menghargai satu sama lain. Minggu ini, mereka harus melakukan sekeping scrapbook untuk pasangan masing-masing.
Apa itu scrapbook? Mereka harus mengumpulkan gambar kenangan manis bersama dan menghiaskannya dengan cantik. Mereka juga akan mencatatkan nota-nota romantis khas untuk pasangan mereka. Kita akan dedahkan hasil kreativiti mereka nanti. Sebelum itu, mari kita dengar pandangan mereka tentang kelas ini. Mula rasa memang macam tak sesuai lah kita lelaki-lelaki buat benda-benda gini kan. Saya rasa excited. Tak sabar nak buat sebab dah tengok some of the examples kat sini semuanya lawa-lawa. Harapan saya nak tengok macam mana dia buat. Nak gelak ke, nak ketawa ke, tak tahu. Masa sekarang fikiran buntu. Selamat kembali para penonton. Dalam rancangan ini, para isteri telah mencabar suami mereka untuk memahami peranan dalam rumah tangga. Sementara para isteri pula telah dicabar suami untuk melakukan sesuatu perkara yang mereka tidak pernah lakukan. Cabaran untuk suami ialah untuk menjaga anak sehari suntuk. Dan rasanya kesian kadang-kadang kita melihat para isteri melayani sikap dan karina anak sehari suntuk. Lebih-lebih lagi kalau anak tu mempunyai ciri-ciri, sikap dan tingkah laku yang berbeza-beza. Kata Dulang Paku Serpeh juga telah menjemput Encik Hir, konsultan keluarga bertauliah pada hari ini yang akan menonton bersama dan berikan pendapatnya nanti. Kita saksikan sehari bersama Hirman dan anaknya. Hirman memulakan harinya dengan penuh semangat. Tugas pertamanya adalah memandikan anaknya Haziq. Lepas aiskrim, mandi ke? Sebelum ini, Hirman sudah lama tidak menjaga Haziq untuk sehari suntuk. Dan Hirman tidak jangka yang dalam masa yang singkat, dia akan berdepan dengan sebuah masalah. Mungkin cara menenangkan anak yang berperangai dengan aiskrim bukan pilihan yang bijak. No. Mari kita lihat bagaimana Hirman menangani masalah ini. Jadi benda yang dia suka diberikan pun dia membantah, dia tak nak. Ketegangan antara anak dan bapa sering berlaku dan kelakuan sebegini adalah sebuah perkara yang baru dihadapi Hirman. Mungkin ada alasan di sebalik kelakuan Haziq ini? Walaupun Hirman terperanjat dengan kelakuan anaknya dan ini adalah sebuah situasi yang tidak pernah dilaluinya, dia telah berjaya menawan hati anaknya. Tetapi untuk sementara saja. Come. Keadaan kini semakin tenang. Hirman menggunakan masa emas itu dengan meneruskan tugasnya yang berikut, iaitu memberi Haziq hidangan tengah hari. Setelah beberapa jam melalui detik-detik genting dan ketidakselesaan, baru kini Hirman dapat memahami perangai anaknya itu. Bukan itu saja, Hirman juga telah banyak mempelajari tentang Haziq dan dirinya sendiri. Daripada VT ini, nampaknya Hirman bermasalah dan ini bukan sahaja tentang tahap kesabarannya. Dah temper tu ada naik juga. Tadi dah hilang sabar. Saya dah ada rasa hilang sabar, dah rasa macam dah nak give up lah. Okey, bila dah melihat VT tadi, kalau saya pun panik Hirman Apa pendapat Hirman yang Hirman telah lakukan kesilapan? Rutinnya. Mungkin dari hari-hari biasa yang sebelum saya menjaga dia satu hari ni, mungkin dia ada rutin yang sepatutnya diikut. Yang awak tak tahu pun lah. Saya tak tahu. Mari kita dengar pandangan konsultan keluarga berpengalaman kita, Encik Hir, tentang situasi tadi. Dalam VT yang kita lihat Man tadi, dikatakan bahawa daripada rutinnya tu, Man tidak biasa dengan rutinnya. Kalau kita lihat pun sebenarnya anak tu pun tak biasa dengan Man. Bukan Man tak biasa dengan rutin, tapi anak pun tak biasa dengan Man. Membayangkan bahawa pengaruh Man pada anak tu kurang. Apa je clue je, kerana anak tu kata menangis lagi tak nak apa tu. Jadi kalau kita ingin menangani anak yang sama ada hyperaktif, apa juga anak pun, pengaruh ayah ibu tu penting. Bagaimana nak dapat pengaruh? Itu penting. Pengaruh tu macam mana? Keterlibatan ayah dan ibu. Tapi ayah yang mana kita nampak cabarannya adalah untuk melibatkan diri dalam pembangunan anak. Kalau kita kurang libatkan, maka kurang pengaruh. Jadi bila kurang pengaruh, kurang chemistry, itu
akan menjadikan anak memberikan reaksi agak negatif bila kita cuba dekat dan sebagainya. Jadi kalau nak tangani anak, dapatkan pengaruh. Dan dapatkan pengaruh tu perlu, mau tidak mau, tak boleh dekati anak dari jauh. Dekati maknanya dari dekat. Itulah cari di antaranya. Jadi bagaimana Wan? Nervous tak? Tengoklah nanti. Jadi para penonton, kita saksikan bagaimana Wan pula menjaga anak di rumah. Herwan memulakan harinya dengan mengambil anaknya dari sekolah. Adakah perkara ini sesuatu perkara yang biasa baginya? Jaga anak ni, ingat no problem lah. Sebab anak saya dah biasa saya jaga. Kadang dia bekerja, saya jaga seorang-seorang tapi tak masalah. Jika dibandingkan dengan situasi yang dilalui Hirman, Herwan memulakan tugasnya dalam keadaan yang tenang sekali. I cook curry already, man. Oh, your turn also hungry, man. Oh, ada tatik nak umpan Iman rupa-rupanya. Satu tip yang baik sekali. I cook for you, you know, Iman. Dengan cara panggil tak nak, pergi tak nak. So, saya kasih offside sikit lah. Macam kalau tak nak, kasih mainan dia makan. Jadi dengan dia datang. Caranya itu amat berkesan dan Iman dapat menghabiskan makanannya. Want to feed yourself? Kita dapat lihat yang Hirwan mempunyai pelbagai cara dalam mengendali anaknya itu berbanding dengan Hirman. Ayah change bagi mak drink, okay? Promise? Dia nak minum pakai botol favourite. So, okeylah. Kasih aja. Asal dia minum. Orang kata tu nak kena pandai ambil hati dia lah. Dengan cara tukar tapi dengan cakap dia mesti nak habiskan. Perkara seperti permintaan Iman untuk botol susu yang lain telah dihuraikan dengan cara baik dan kedua-duanya telah dapat apa yang mereka inginkan tanpa kekecohan. Masa yang diluangkan bersama ini telah dilalui dengan begitu lancar sekali. Kalau cakap penat tu, penat okeylah kan, tapi happy lah. Mari kita dengar daripada Encik Hir tentang cara-cara betul yang telah ditangani Hirwan. Itu dia, saya nampak Wan telah pun menyuapkan makanan yang dimasak sendiri olehnya untuk anak tu. Syabas. Dan mungkin Cik Hir boleh beritahu apakah perkara-perkara betul yang telah Wan lakukan? Pertama sekali kalau kita lihat dalam VT tadi tu, Wan mengatakan yang dah biasa dan nampak rapport antara Wan dan juga anak itu macam saja je. Reaksi anak Wan dibandingkan dengan reaksi anak Yaman agak berbeza. Anak Wan relax dengan bapanya. Dan bapanya juga bila berbual dengan anak tu macam nada suara pun I cook for you dan sebagainya, dia nampak macam lembut dan ada strategi, dia ada game. Anak tak nak makan, main tarik dengan perhatian dengan mainan-mainan dan sebagainya. Jadi kita nampak satu perkara yang Wan telah lakukan dengan baik adalah kerana nampak-nampaknya walaupun dari VT saja seakan-akan menggambarkan dari awal dah terlibat dengan hal ehwal anak. Terima kasih Encik Hir. Semoga Hirman dan Hirwan telah bermanfaat daripada cabaran ini dan serba sedikit telah memahami peranan isteri mereka. Jangan lupa di akhir rancangan, kita akan dapat melihat rekaan istimewa dari hati ke hati yang akan diberikan kepada pasangan masing-masing. Saya harap dia akan suka my presentation lah. Ikhlas dari hati saya untuk dia. Saya minta dia nangis lah bila dia baca layout tu. Okey, kita kembali lagi dan saya rasa tugas suami tu cukup mencabar. Kalau saya sendiri yang kena jaga 4 orang anak mesti kecoh. Tak boleh. Tak boleh kecoh. Memang kecoh tu. Kalau tadi kita telah melihat para suami dengan beraninya menyahut cabaran isteri mereka untuk menjaga anak, para isteri pula telah bersetuju untuk menjalani cabaran yang diberi suami mereka, iaitu untuk memahami lebih mendalam tentang hobi kegemaran mereka itu, sukan lumba kereta atau F1. Sebenarnya kalau saya dicabar minggu ni untuk pergi berlumba ataupun mencuba automation benda ni,
Saya don't mind. Mungkin saya nak cuba. Cakap pasal ingin mencuba dan ingin dicabar, saya rasa anda berdua, Ain dan juga Suzy, cukup beruntung sekali kerana minggu ini mereka akan diberi peluang dan dicabar untuk berlumba dengan seorang pelumba negara. Sebagai permulaan, Suzy dan Ain akan mempelajari asasnya dahulu. Kalau nak tahu, mereka berdua ni tidak pernah atau tidak tahu memandu kereta. Jadi, kita menghantar mereka untuk berjumpa dengan Hafiz Ko di Litar Go-Kart. Hafiz juga telah memberi mereka informasi tentang sukan lumba kereta ini dengan lebih lanjut lagi. Jadi, dapatkah Suzy dan Ain merasakan keseronokan dan kegembiraan yang dirasai Hirman dan Hirwan tentang sukan lumba kereta ini? Saya buat ni untuk suami saya. Saya nak tunjukkan dengan dia yang saya berani dan boleh cuba. Memandu boleh sebab saya pernah main bumper car, main kereta racing dekat arcade. Perbandingan itu amat lucu kerana kereta itu kan dijana elektrik dan memandu kereta go-kart ini memerlukan daya fizikal yang tinggi. Setelah mendapat tunjuk ajar dari Hafiz, mereka pun memulakan pusingan di litar. Apakah perasaan mereka telah dapat memandu? Bila saya mula start press the engine, seram sangat-sangat pasal takut terbalik. So suddenly dekat sebelah saya macam takut berlanggar. I don't know what I'm doing. I just know Hafiz kata tekan pedal, saya tekan je sampai ujung sana tu I lupa nak brake. So I macam apa ni? Okay, brake, lepas tu what? Pedal then brake then. Memandu kereta go-kart tidak semudah yang mereka sangkakan. Semasa mereka memandu di litar ini, mereka kini sedar yang seseorang itu harus memberi perhatian sepenuhnya ketika memandu. Bukan sahaja mereka telah mendapat peluang untuk memandu sebuah kenderaan, mereka kini sedikit sebanyak faham mengapa pasangan mereka minat sangat dengan sukan lumba kereta ini. Cuba juga nak laju, tapi saya perasan bila saya laju, kereta ni bergegar. Dan bila I brake, I rasa macam nak jatuh. So, I rasa okay, jangan laju. Walaupun kereta yang dipandu bukanlah kereta yang ada di jalan raya, pengalaman ini sudah cukup membuatkan mereka faham tentang faktor syok semasa memandu sama ada memecut ataupun tidak. Macam mana? Okey? Tapi bila tengah perjalanan, tengah drive tu, I teringat my husband. Itu dia. Selepas ni dah boleh lah. Korang semua dah boleh jadi pasangan berlumba kereta ya. Kenapa tak pecut tadi? Sikit je tekan. Nanti keluar expressway ya. Setelah melalui pengalaman berlumba kereta tu lah. Jadi adakah anda rasa sudah terjawab kemuskilan di dalam otak anda ni? Kenapa suami-suami anda minat sangat dengan kereta dan berlumba ni? Dah dapat terjawab? Sebenarnya saya masih tak faham. Tapi sebagai seorang isteri kan kita harus kata orang tu mesti memahami minat dia. Bila saya pandu sendiri kereta dan saya tersalah atau saya termasuk lecak tadi tu, now then I understand, oh okay, we still make mistakes. Apa yang mungkin anda boleh lakukan untuk membantu memahami minat suami? Mungkin kalau dia tengah tengok race tu, saya buat diam je lah. Nak buat dia je? Buat dia je lah. Selepas cabaran ini, mereka akan memberi ruang untuk suami menikmati hobi ini tanpa letihan. Tapi, bagaimana agaknya jika suami lebih bersikap fanatik walaupun telah mendapat perfahaman daripada isteri mereka? Apakah pandangan anda tentang isu ini, Encik Hir? Isteri je kalau kita lihat dalam situasi seperti itu, suami itu fanatik dengan hobi je tau. Mati-mati itu juga hanya tengok. Nak kena fikir, kenapa suami itu tertarik dengan hobi itu? Kenapa pula dia tak tertarik dengan you? Kenapa kau je mati-mati dengan benda tu? Kenapa tak mati-mati dengan you pula kan? Berbahaya tu. Jadi maknanya di sini ada persaingan kan? Manakah yang lebih menarik? Hobi ke isteri? Jadi cara isteri untuk menangani situasi di mana suami fanatik habis, kena kreatif. Kena kreatif. Apa benda yang boleh lakukan untuk menarik hati, menarik perhatian, pertama sekali perhatian suami. Kalau terpaksa pakai Victoria's Secret, pakailah. Ish, sampai ke situ ya Encik Hir. Walau bagaimanapun, moga-moga pasangan-pasangan kita ini telah mempelajari sesuatu yang baru dalam episod Kata Dulang Paku Serpek ini. Kini tiba masanya untuk mereka mempersembahkan hasil kerja tangan mereka kepada pasangan masing-masing. Mungkin kita boleh lihat, kita tunjukkan hadiah yang telah disiapkan.
Alam untuk you. Cacing. Terima kasih. Okey, mungkin tunjukkan kepada kita pula lah apanya tu. Wah. Sayangku, Enjoy. Saya rasa terharu dengan apa yang dia dah buat ni. Terlalu kreatif sangat. Terima kasih ya. Saya nak awak baca lah. Saya akan sentiasa menyayangi walau apa pun rintangan yang kita hadapi. Kalau jantung hatiku hingga akhir hayat. Okey, sekarang kita tengok giliran Wan pula. Okey. Ini untuk you. Ini untuk you. Wow. Tengoklah kita pun nak lihat. Macam tak boleh bersuara tau. Macam ni. mana? Dah tak boleh suara. Sungguh terharu. To my beloved Suzy Jambu. Suzy Jambu. Okey, serius. Okay. Praying for forever good times. Loving you always. Ayah Wawan. Sekarang giliran isteri pula untuk berikan hadiah mereka kepada suami. Tutup mata. Okey, tutup mata. Tada! So macam precious gitulah. Okey. Memanglah dia buat lagi baik daripada saya kan. Gigi-gigi saya tengok Wan pegang. Nah lah, pasal lawa kan. Terima kasih banyak-banyak. Love you. Cacing. Okey, Ain. Giliran tu. This is for you. Bawa sih. Ni sih. Wow. Ni gambar pertandingan saya. Dia paling bahagia bagi saya dengan Ain. Hirman, Ain, Hirwan dan Suzy begitu terharu sekali apabila menerima hadiah istimewa itu. Semoga pengalaman yang dilalui mereka dalam rancangan ini telah memberikan mereka sebuah kenangan yang manis dan juga berharga. Yang penting, kami harap mereka telah dapat mempelajari sesuatu daripadanya. Bukan sahaja mereka, tetapi para penonton juga. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Tips dan nasihat daripada Cik Hir pada saya mungkin akan saya gunakan mulai pada hari inilah. Saya harap saya dapat menjadi seorang bapa yang lebih matang dan lebih baik lagi. Pada Ain pula, rancangan ini memberi saya lebih mendalami apa minat suami saya. Jadi saya harap in future saya lebih memahamilah apa yang dia minat, apa yang dia mahu saya lakukan. Satu experience yang cukup faedah lah untuk saya. Jadi saya tahu apa perasaan kalau isteri saya buat benda semua ni. Dengan apa yang Cik Hir tadi cerita, bagi panduan dan nasihat. Dalam apa jua yang kita lakukan, kita harus banyak bersabar. Dan I think I lack in that a lot. Jadi rumah tangga kita akan menjadi lebih rukun dan damai dan Sekalan. bahagialah hingga ke syurga, insya-Allah.